Matlamat Pembangunan Lestari atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan satu usaha dalam mentransformasikan dunia menjelang 2030. Matlamat ini dilancarkan pada tahun 2016 sewaktu Sidang Kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang bersejarah di New York dan disahkan oleh 193 negara anggota PBB. SDGs ini merupakan satu kesinambungan agenda pembangunan selepas Matlamat Pembangunan Milenium atau dikenali sebagai Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 dan merupakan sebahagian dari Resolusi 70 Persatu Perhimpunan Agung PBB. Untuk pengetahuan semua, SDGs ini mempunyai 17 matlamat dan 160 sasaran yang berkaitan dan perlu dicapai menjelang tahun 2030. Jadi pada hari ini saya akan membahaskan tentang matlamat yang menjadi tumpuan, iaitu matlamat yang keempat, pendidikan berkualiti. Di Malaysia, tahap pendidikan negara berada sejajar dengan negara-negara yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi di dunia. Menurut Sinar Harian 27 Januari 2019, Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai tahap persaingan lebih baik dalam bidang pendidikan dari 141 buah negara di seluruh dunia pada tahun 2018. Hal ini jelas menunjukkan Malaysia mampu mencapai matlamat pembangunan lestari (SDGs) iaitu pendidikan berkualiti. Matlamat ini bertujuan untuk memastikan pendidikan yang berkualiti, inklusif serta saksama di samping mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua manusia. Jadi persoalannya, apakah kepentingan pendidikan berkualiti dan langkah yang telah diambil oleh negara Malaysia bagi mencapai matlamat pembangunan lestari (SDGs)? Jom kita saksikan. Kepentingan utama pendidikan berkualiti ini adalah untuk memantapkan lagi kehidupan dari segi ekonomi, sama ada ekonomi diri, keluarga dan negara. Hal ini kerana pendidikan adalah asas utama bagi menjalani kehidupan yang baik. Tanpa pendidikan, kehidupan kita akan terombang-ambing kerana langkah dan jalan yang dipilih dalam menempuh liku-liku kehidupan sentiasa tidak betul. Sebagai contoh yang boleh diambil, kehidupan seseorang yang tiada pendidikan akan menjadi kelam sekalipun beliau mempunyai wang yang banyak kerana beliau tidak mempunyai pendidikan dalam menguruskan kewangan. Hal ini juga sama seperti seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berjaya haruslah mempunyai tahap pendidikan berkualiti yang tinggi supaya mampu memacu negara ke arah yang lebih maju. Di samping itu, pendidikan berkualiti juga mampu mewujudkan kehidupan sosial yang baik. Harus kita ingat bahawa pendidikan berkualiti bermaksud pendidikan yang dapat menghasilkan individu yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Individu yang ingin dilahirkan ini adalah individu yang ada ilmu pengetahuan, beramal dengan ilmunya, baik akhlaknya serta bertanggungjawab dengan sihat tubuh badannya. Dengan lahirnya insan yang mempunyai pendidikan berkualiti, maka mereka akan terhindar daripada aktiviti sosialisme yang negatif seperti merempit, berjudi dan sebagainya. Selain itu, kehidupan sosial yang baik disebabkan pendidikan berkualiti juga adalah termasuk di alam perkahwinan. Hal ini kerana pendidikan berkualiti akan menjadikan kestabilan rumah tangga semakin kukuh serta mampu mengurangkan kadar perceraian. Akhir sekali, pendidikan juga mampu membantu sektor pertanian di negara kita semakin maju. Pertanian merupakan sektor yang terpenting dalam menghasilkan sumber makanan bagi sesebuah negara. Oleh hal yang demikian, pendidikan berkualiti dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan dalam bidang pertanian dalam usaha memajukan dan meningkatkan hasil pengeluaran dalam sektor pertanian. Oleh itu, pendidikan yang berkualiti dalam bidang pertanian dapat memajukan ekonomi negara dalam menghasilkan pelbagai sumber berasaskan pertanian sekaligus dapat memenuhi permintaan di dalam dan di luar negara. Contoh yang dapat kita saksikan adalah melalui proses penambahbaikan baja yang mampu menjadikan tumbuhan lebih segar atau proses kacukan buah dalam meningkatkan lagi mutu ketahanan dan kelazatan buah. Maka melalui kepentingan-kepentingan pendidikan berkualiti ini, apakah langkah yang diambil oleh negara Malaysia bagi meningkatkan tahap pendidikan berkualiti negara kita? Antara langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia adalah dengan melaksanakan Pelan Perkembangan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pelan ini adalah hasil pelibatan masyarakat dan penyelidikan meluas yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan.
Jadi, itulah sahaja daripada saya berkenaan matlamat pembangunan lestari yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti. Diharap daripada ilmu yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.